Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar berdasarkan standard kandungan hukum indeks dan standard pembelajaran 4.1.2 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan hukum indeks. Tapi sebelum tu mari kita ingat kembali hukum indeks yang telah kita pelajari dalam sesi pembelajaran sebelum ini. Hukum yang pertama, hukum pendarapan iaitu kuasa ditambahkan. Hukum pembahagian kuasa ditolakkan, hukum kuasa dikuasakan iaitu kuasa didarabkan, indeks sifar sama dengan 1, indeks pecahan boleh ditukar kepada bentuk punca kuasa dan juga indeks negatif boleh ditukar kepada salingan positifnya 1/A kuasa N. Sebelum itu, ingat juga kembali tips dalam penggunaan hukum indeks. Apakah tips utama dia dalam menggunakan hukum indeks ni? Pertama, asas mesti sama. Cuma perhatikan semua hukum indeks yang cikgu keluarkan di sini, semua mempunyai asas yang sama. Asas sama A. Semua asas sama, baru hukum indeks ini boleh diguna pakai. Yang kedua ialah operasi yang terlibat dalam menggunakan hukum indeks ini ialah darab dan bahagi sahaja. Tidak melibatkan tambah dan tolak. Tetapi untuk hari ini, dalam menyelesaikan masalah, ada tambahan 2 tips lagi untuk menyelesaikan persamaan indeks, iaitu yang pertama, jika A kuasa M sama dengan A kuasa N, tengok asas sama kiri kanan, maka kuasa pun akan sama, iaitu M sama dengan N. Iaitu contoh yang kita akan jumpa nanti ialah 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 3. Maka kuasa X di sebelah kiri boleh diketahui iaitu X sama dengan 3. Tips yang kedua, jika A kuasa M sama dengan B kuasa M. Kali ini cuba perhatikan iaitu kuasa dia yang sama. Maka kita dah boleh mencari asasnya iaitu A sama dengan B. Contohnya ialah kita ada X kuasa 4 sama dengan 5 kuasa 4. Apabila indeks sama, maka asas pun akan menjadi sama, maka X sama dengan 5. Mari kita lihat contoh-contoh penyelesaian. Okey, kita lihat contoh yang pertama. 32 kuasa X sama dengan 1/8 kuasa X tolak 1. Ingat tips kita, apa tips kita yang pertama? Tips kita mesti memastikan bahawa asas bagi kedua-dua belah. Kita nak mencari kuasa indeks ni, X. Maka kita mesti pastikan bahawa asas 32 dan asas 8 ini mesti menjadi sama. Maka kita kena fikirkan apakah asas bagi 32 dan 8 ini yang boleh disamakan. Tips dia ialah 32 dan 8 ini ialah nombor genap. Maka asas yang kita boleh gunakan yang paling kecil asasnya ialah asas 2. Bermaksud kita kena senaraikan, kena buat sifar kuasa yang asasnya 2. Contohnya, dekat sini cikgu buat 2 kuasa kosong sama dengan 1, 2 kuasa 1 sama dengan 2, 2 kuasa 2 sama dengan 4. Kita dah jumpa dah 8 dekat sini, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Dan kita juga buat lagi sehingga jumpa 32 pula, 2 kuasa 4 sama dengan 16, 2 kuasa 5 sama dengan 30. Perhatikan, 8 boleh ditukar kepada kuasa 2 kepada asas 2 dengan menukarkannya menjadi 2 kuasa 3. Dan 32 juga boleh ditukar kepada asas 2 yang sama iaitu 2 kuasa 5. Mari kita tukarkannya. Tengok kita tukarkan. So 32 kita tukar kepada asas 2 ialah 2 kuasa 5. Kuasa asal salin semula sama dengan 1/8 tukar kepada asas 2 iaitu 2 kuasa 3. Kuasa asalnya X tolak 1 disalin semula. Ingat, X tolak 1 ini merupakan ungkapan, maka wajib ditulis dalam kurungan. Okey, sehingga sini kita dah menukar kepada asas yang sama. Lihat kiri kanan telah mempunyai asas yang sama. Tapi kita tak boleh selesaikan lagi sehingga semua kurungan-kurungan ini telah diselesaikan. Jadi kat sini kita nampak hukum indeks yang akan kita gunakan. Okey, pertama kita lihat, salin semula. Okey, kita salin semula dahulu. 2 kuasa 5X ini sama dengan
Ini kita darab keluar. So, kuasa dikuasakan. Kita salin dulu. 2 kuasa 3 darab X tolak 1. Jadi dekat sini hukum indeks yang kita akan gunakan ialah yang pertama kita darabkan 5 kuasa X dapat 2 kuasa 5X sama dengan 2 kuasa negatif 3. Kenapa kita gunakan negatif 3 ni? Kenapa jadi negatif 3? Sebab kita menukarkannya bentuk salingan ini kepada indeks negatif. Kenapa perlu kita tukarkan dia? Sebab ingat kita mesti mendapat bentuk yang sama kiri dan kanan. Okey, so ini bentuk yang sama. 2 kuasa 5X sama dengan 2 kuasa negatif 3 darab X tolak 1. Bentuk yang sama. Okey, kita selesaikan dulu kuasa dia. Kita sempurnakan. Okey, apabila asas dah sama, maka kuasa itu boleh diselesaikan dengan mengabaikan asas ini. Okey, so 5X saling semula sama dengan negatif 3 kita darab dengan X akan dapat negatif 3 darab negatif 1 dapat 3. Asas 2 ini diabaikan. Okey, kita selesaikan macam biasa dan awak akan dapat jawapannya X sama dengan 3/8. Mari kita lihat soal contoh yang kedua. Okey, A kuasa 5 sama dengan 243. Apa yang nak dicari? Asas. Bila asas nak dicari, maka kuasa mesti disamakan. Kuasa mesti disamakan. Ini bermaksud awak kena fikir apa nombor dikuasakan dengan 5 dapat 243. Macam tu. Okey, so kita pun cubalah. 2 kuasa 5 dapat tak 243? Tak dapat. Cuba yang lain. 3 kuasa 5. Kita dapat 243. Oh, boleh ditukarkan kepada kuasa 5. Sekarang kita tukarkan dia. A kuasa 5 sama dengan 3 kuasa 5. Ingat tips kita untuk penyelesaian persamaan indeks sama ada asas disamakan atau kuasa disamakan. Jadi dekat sini apabila kuasa dah sama kiri kanan, maka asas pun akan sama kiri kanan, maka A sama dengan 3. Mari kita cuba soalan seterusnya. C 27 darab 81 kuasa 3X sama dengan 1. Okay, ingat tips pertama kita, pastikan asas sama. Okay, pastikan asas sama. 27, 81 dan 1 mesti ditukar kepada asas yang sama. Okey, disebabkan 27, 81 ini merupakan nombor ganjil, maka asas yang paling kecil yang boleh kita cuba ialah asas 3. Jadi kita akan samakan kiri dan kanan menggunakan asas 3. Kita senaraikan, kita bina sifir kuasa dengan asas 3. So 3 kuasa 0 sama dengan 1, 3 kuasa 1 sama dengan 3, 3 kuasa 2 sama dengan 9. Sekarang kita dah jumpa 3 kuasa 3 sama dengan 27. Dan kita juga telah jumpa 3 kuasa 4 sama dengan 81. Ini bermaksud 27 dan 81 boleh ditukarkan kepada asas yang sama iaitu asas 3. Mari kita tukar. So kita ada 27 tukar kepada asas 3, 3 kuasa 3, 81 ditukar kepada asas 3, 3 kuasa 4, kuasa asal disalin semula. 1 ditukar kepada 3 kuasa kosong. Yang ini ialah hukum indeks. Indeks sifar, sebarang indeks sifar akan mendapat nilai 1. Kurungan ini menunjukkan operasi darab. Untuk mengurangkan keliru murid juga boleh menukarkannya dalam bentuk yang biasa. Seperti ini, 3 kuasa 3, kurungan ni kita tukar kepada operasi darab. Okey, kemudian kita gunakan hukum indeks kuasa dikuasakan dengan mendarabkannya 4 darab 3X sama dengan 12X. Okey, seterusnya kita dah nampak dekat sini hukum indeks boleh digunakan iaitu hukum pendaraban, maka kuasa boleh ditambahkan. Ya, kita tambahkan 3 kuasa 3 tambah 12X sama dengan 3 kuasa kosong. Okey, ini merupakan bentuk yang betul untuk penyelesaian persamaan indeks kiri kanan. Mempunyai asas yang sama, maka kuasanya boleh diselesaikan. Okey, kita boleh selesaikan kuasa dengan salin semula.
3 tambah 12X sama dengan 0. Asas 3 ini diabaikan sahaja. Selesaikan seperti algebra biasa. Jawapan akhir yang akan diperolehi ialah X sama dengan negatif 1/4. Soalan ini juga boleh diselesaikan dengan cara yang sedikit kelainan. Kita perlu menukarkan. Kita tukar gerakkan 27 ke sebelah kanan. Okey, 27 darab. Sebab 27 dan 1 ini ialah nombor bulat biasa, maka kita boleh kumpulkan bersama di satu bahagian. Jadi 27 darab pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi 27. Sekarang kita samakan asas. Kita dah dapat macam ni. Tips kita pertama mesti samakan asas. So 81 dan 27 boleh disamakan dengan asas 3 seperti yang kita telah buat di sebelah. Maka kita tukarkan sahaja 81 kepada asas 3, 3 kuasa 4, asal kuasa yang asal disalin semula. Sama juga dengan 1/27 ditukar kepada asas 3, 3 kuasa 3. Okey, sekarang kita kena menyamakan bentuk kiri dan kanan dengan menggunakan hukum indeks. Yang pertama kita ada kuasa dikuasakan 4 darab dengan 3. Dan juga kita ada bentuk salingan 1/A kuasa N ditukar kepada bentuk indeks negatif. Okey, mari kita tukarkan 4 kuasa darab 3X, kita akan dapat 3 kuasa 12X dan bentuk salingan ini tukar kepada bentuk kuasa negatif 3 kuasa negatif 3. Sekarang dah bentuk yang betul untuk menyelesaikan persamaan indeks. Jadi kita abaikan asas 3, kita turun salin semula kuasa kiri dan kanan, selesaikan seperti biasa. Awak akan dapat jawapannya X sama dengan negatif 1/4. Mari kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kali ini cikgu mengambil soalan daripada buku teks, latih diri 4.2, muka surat 94. Okey, soalan nombor 1. Okey, kita lihat soalan 1A, 4 kuasa X tolak 1 sama dengan 8 kuasa X tambah 3. Lihat kembali tips pertama kita, pastikan asas kiri kanan mesti sama. Kenapa? Sebab kita nak cari kuasa. Okey, ingat dua tips dia dalam penyelesaian persamaan indeks, sama ada kuasa itu sama ataupun asas itu sama. Jadi kita samakan asas 4 dan 8 boleh disamakan dengan asas 2. Okay, sebab dia nombor genap. Jadi kita tukarkan, kita fikirkan 2 kuasa berapa dapat 4, 2 kuasa berapa dapat 8. Okey, itu dia. So 2 kuasa 2 dapat 4, 4 telah ditukar kepada asas 2, kuasa asal salin semula. 8 kita tukar kepada asas 2, 2 kuasa 3, kuasa asalnya salin semula. Okey, sampai ke langkah ini, kita perlu menggunakan hukum indeks iaitu kuasa dikuasakan. Okey, kita kuasa dikuasakan maksudnya 2 darab dengan X, 2 darab negatif 1. Kita juga perlu darab 2 kuasa 3 darab X dapat 3X, 3 darab 3 kita akan dapat positif 9. Ini bentuk yang betul dalam menyelesaikan persamaan indeks. Okey, asas telah sama, kiri kanan, bentuk yang sama, maka kuasanya dah boleh diselesaikan dengan cara abaikan sahaja asas 2 itu dan kuasanya disalin semula. So kita akan dapat 2X tolak 2 sama dengan 3X tambah 9. Selesaikan algebra ini seperti biasa sehingga mendapat nilai X sama dengan negatif 11. Mari kita tambah pengetahuan lagi dengan soalan seterusnya. Soalan B. 1B, 3 kuasa X tambah 3 tolak 3 kuasa X tambah 2 sama dengan 2. Bolehkah kita terus selesaikan soalan ini menggunakan hukum indeks? Jawapannya tidak boleh sama sekali. Kenapa tak boleh? Sebab adanya operasi tolak. Ingat semula tips kita belajar menggunakan hukum indeks. Hukum indeks hanya boleh digunakan pakai dalam operasi darab dan bahagi sahaja. Jadi bila ada soalan yang melibatkan tolak dan tambah, kita perlu ubah sedikit cara penyelesaian kita, iaitu kita perlu mencerakinkan sebutan pertama dan sebutan kedua ini menggunakan hukum indeks.
Okey, so kita pisahkan dia. Disebabkan sini kuasanya ialah operasi tambah, maka kita akan serakinkan dia menggunakan hukum pendarapan indeks. So, kita ada 3 kuasa X darab 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa X darab 3 kuasa 2 sama dengan 2. Okey, sekarang pada langkah ini kita boleh dapati sebutan pertama dan sebutan kedua ini ada yang sama. Apa yang sama? Kita nampak 3 kuasa X. Jadi bila kita nampak ada yang sama di sini, kita dah boleh faktorkan 3 kuasa X. Faktor keluar 3 kuasa X dan tinggalkan bakinya iaitu 3 kuasa 3 sama dengan 27 tolak dengan 3 kuasa 2 sama dengan 9 sama dengan 2. Okey, so selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Kita akan dapat 3 kuasa X darab 18 sama dengan 2. Okey, kita pindahkan darab 18 pindah ke sebelah kanan akan menjadi bahagi 18. Okey, permudahkan, kecilkan pecahan yang diperolehi. Kita akan dapat 3 kuasa X sama dengan 1/9. Okey, sampai sini baru kita fikirkan. Kan kita boleh dah fikirkan untuk samakan asas. Okey, untuk ni dah step yang nak terakhir. Pastikan asas kita sama. Dekat sini asas yang kita kena gunakan ialah asas 3. Maka fikirkan 3 kuasa berapa dapat 9. Oh, rupanya kita akan dapat 3 kuasa X sama dengan 1/3 kuasa 2. Masih belum selesai. Boleh selesaikan lagi sebab bentuk dia tak sama. Maka gunakan hukum indeks yang kita dah ada. Kita dah tahu iaitu bentuk salingan 1 per ini boleh ditukarkan kepada bentuk indeks negatif. Kita akan dapat 3 kuasa X sama dengan 3 kuasa negatif 2. Sekarang kita dah boleh lihat asas yang sama, maka kuasa dapat diselesaikan. Jadi kuasa pun akan jadi sama, maka X kita sama dengan negatif 2. Seterusnya kita cuba lagi soalan buku teks lagi. Masih lagi buku teks soalan 1 dengan soalan bahagian C. Okey, kita ada 8 kuasa X tolak 3 sama dengan 4 kuasa 2X bahagi dengan 64. Okey, sebelum ini kita telah buat latihan yang melibatkan darab. Kali ini kita ada yang melibatkan bahagi. Okey, tips pertama kita ialah pastikan semua asas kita sama. Jadi 8, 4 dan 64 perlu ditukarkan kepada asas yang sama menggunakan asas 2. Kenapa asas 2? Sebab 8, 4 dan 64 ialah nombor genap. Sekarang kita fikirkan 2 kuasa berapa dapat 8, 2 kuasa berapa dapat 4 dan 2 kuasa berapa dapat 64. Itu dia. Jadi kita akan tukarkan 8 menjadi 2 kuasa 3, kuasa asal salin semula. 4 ditukarkan kepada 2 kuasa 2, kuasa asalnya disalin semula. Dan 64 ditukarkan kepada 2 kuasa 6. Kita selesaikan dahulu menggunakan hukum indeks iaitu kuasa dikuasakan dengan mendarabkan kuasanya. Okey, kita akan dapat nanti iaitu 2 darab 3 kuasa X dapat 3X, 3 darab 3 kita akan dapat negatif 9. 2 kuasa 2 darab dengan 2X akan dapat 2 kuasa 4X. Sekali lagi, kita akan nampak di sini hukum indeks pembahagian pula yang perlu digunakan. Okay, di bahagian belakang ni, di sebelah kanan, kita perlu menyelesaikan menggunakan hukum indeks pembahagian. Dengan menolakkan kuasanya. So, kita akan dapat nanti 2 kuasa 3X tolak 9 sama dengan 2 kuasa 4X tolak 6. Sekarang kita dah lihat bentuk kedua-dua belah kiri dan kanan adalah sama dengan asas yang sama. Maka kita dah boleh selesaikan kuasanya. Kita dah boleh mencari nilai X dengan menyalin semula kuasa bagi kedua-dua belah dan abaikan asas 2. Selesaikan persamaan sehingga jawapan yang akhir iaitu X sama dengan negatif 3. Seterusnya kita akan cuba satu lagi latihan
dalam buku teks, iaitu latihan intensif 4.1 muka surat 94. Cikgu mengambil soalan 3. Okey, soalan 3 ada kelainan sedikit. Kita nampak iaitu 25 kuasa X tolak 5 kuasa 3X tolak 4 sama dengan kosong. Kosong dekat bahagian belakang. Bila nampak kosong di bahagian belakang ni, murid cuma perlu memindahkan salah satu sebutan ke sebelah kanan. So, cikgu pindahkan yang negatif ke sebelah kanan. So, cikgu dapat 25 kuasa X sama dengan 5 kuasa 3X tolak 4. Ini bentuk yang betul untuk menyelesaikan persamaan indeks, tapi asas dia tak sama. Jadi kita samakan asas 25 dan 5. Kita nampak 5 ialah nilai yang kecil, maka 25 perlu ditukar kepada asas 5. Jadi awak kena fikirkan 5 kuasa berapa dapat 25. Okey, kita ada 5 kuasa 2 dapat 25. Kuasa asal salin semula. Selesaikan seterusnya menggunakan hukum indeks. Jadi kuasa dikuasakan, darabkan sahaja. Jadi kita akan dapat 5 kuasa 2X sama dengan 5 kuasa 3X tolak 4. Okey, bentuk yang betul dengan asas yang sama, maka kuasa nilai X bagi kuasa tersebut boleh dicari dengan salin semula kuasa tersebut dan abaikan asas 5. Jadi kita akan selesaikan salin semula, selesaikan seperti biasa sehingga memperolehi jawapan X kita sama dengan 4. Hari ini juga cikgu akan membincangkan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, nampak macam panjang ceritanya, tapi sebenarnya soalan seperti ini tidaklah susah. Okey, kenapa? Sebab persamaan biasanya diberi dalam soalan. Jadi kita lihat, kita baca dan gariskan maklumat penting dalam soalan. Okey, Husna mempunyai wang sebanyak RM1 juta. Okey, nilai 1 juta sebagai maklumat pertama. Dia melaburkan wang itu dalam sebuah institusi pelaburan yang menawarkan pulangan sebanyak 6% setahun. So, maklumat dia ialah pulangan sebanyak 6% setahun. Pulangan ini membawa maksud kadar faedah yang diterima dalam setahun sebanyak 6%. Kemudian jumlah pelaburan Husna selepas N tahun dihitung menggunakan persamaan. Persamaan dah diberi dengan P sebagai pelaburan, P mewakili pelaburan awal, K mewakili kadar pulangan setahun. Jadi soalannya cari jumlah pelaburan. Jumlah pelaburan maksudnya dia mencari J dalam persamaan yang diberi selepas 20 tahun. So, langkah pertama yang terbaik ialah kita keluarkan persamaan yang diberi. Jadi itu persamaan yang dibagi, kenal pasti setiap pemboleh ubah yang ada dalam persamaan J, P, K dan N. Jadi J mewakili jumlah pelaburan yang kita perlu cari sebentar lagi. P mewakili pelaburan awal yang dah dinyatakan iaitu sebanyak RM1 juta. K mewakili kadar pulangan iaitu faedahnya sebanyak 6%. Kita mudahkan lagi untuk senang kita masuk dalam formula yang diberi iaitu 6%, 6%, permudahkan lagi menjadi 0.06. Dan akhir sekali, kita ada N yang mewakili bilangan tahun. Dalam soalan, diminta kita mencari jumlah pelaburan selepas 20 tahun. Okey, salin semula rumus. Gantikan maklumat yang diperolehi yang telah kita kumpulkan. K sama dengan P, gantikan dengan 1 juta. K ganti dengan 0.06 dan N ganti dengan 20. Selesaikan bahagian belakang dahulu dan selesaikan keseluruhan, maka jumlah pelaburan Husna selepas 20 tahun ialah RM3,207,135. Mari kita cuba satu lagi soalan melibatkan penyelesaian masalah. Okey, sebiji bola dilepaskan pada suatu ketinggian H cm dari permukaan bumi. Jadi kat sini maklumat utama ialah H diwakili dengan ketinggian. Bola itu akan melantut 90% daripada ketinggian asalnya apabila bola menghantam permukaan bumi.
berkuasa melantun 90% daripada ketinggian asal. Ketinggian bola itu selepas L kali lantunan diberi oleh rumus. Dah diberi rumus, jadi L mewakili bilangan lantunan dan rumus yang diberi ialah H sama dengan 10 darab 0.9 kuasa L. Dekat sini kita dapat perhatikan rumus ini, pemboleh ubah yang diberi dalam rumus ini hanya H dan L saja. Tetapi kita ada maklumat 90% dari ketinggian asal. Ini bermaksud maklumat 90% ini telah dimasukkan ke dalam rumus yang diwakilkan oleh 0.9. Kenapa 0.9? 90% adalah 90 bahagi 100. Kita akan dapat 0.9. Dengan ini, maklumat 90% ini boleh diabaikan. Salin semula rumus yang telah diberi. Okey, ini rumus dia. Kemudian kenal pasti pemboleh ubah H dan L. So, H kita mewakili ketinggian, manakala L mewakili bilangan lantunan. Jadi, soalan cari ketinggian. Okey, soalan cari ketinggian A apabila ketika bola itu dilepaskan. Bila bola itu dilepaskan, ada kelantunan berlaku? Tiada lantunan berlaku. Sebab bola belum menghentam permukaan bumi. Jadi L kita adalah bersamaan dengan kosong. Tiada lantunan, dia baru lepaskan. Jadi masukkan saja maklumat ini ke dalam rumus yang telah diberi dengan menggantikan L itu dengan nilai kosong. Jadi jawapan yang kita akan perolehi ialah 10. Maka ketinggian bola ketika dilepaskan ialah 10 cm. Soalan B pula, mencari ketinggian bola selepas 10 kali lantunan. Ini bermaksud L kita, L itu diwakili dengan 10. Jadi untuk soalan B kita dah tahu L mewakili 10 kali lantunan. Okey, gantikan. Masukkan sahaja L sama dengan 10 di dalam persamaan yang diberi, selesaikan dan kita akan dapat nilai H sama dengan 3.487. Maka ketinggian bola selepas 10 kali lantunan ialah 3.487. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa di sesi pembelajaran yang seterusnya. Sekian.